Assalamualaikum, salam sejahtera semua ya. Terima kasih kepada murid-murid yang masuk ke kelas tepat pada masa tadi ya 8.45. Okey, kita sekarang akan mulakan kelas pada 8.50. Okey, jadi murid-murid yang saya hormati sekalian, kita akan sambung untuk bab kedua ya, nutrisi dan teknologi makanan. Untuk kelas sebelum ini, mungkin murid-murid semua teringatlah untuk kelas yang sebelum ini. Okey, kita sebenarnya dah masuk ke label makanan. Label makanan. Jadi hari ini cikgu nak kejar. Cikgu memang nak kejar. Kalau boleh masuk ke bab ketiga sedikitlah, maksudnya permulaan. Okey, dan juga pada masa yang sama, cikgu juga ingin memberitahu anda semua. Okey, kehadiran hari ini akan diambil melalui Google Form juga. Cikgu akan share dalam grup kelas WhatsApp masing-masing. Grup kelas WhatsApp masing-masing lah. Cikgu tak nak buang masa untuk mengambil kehadiran dalam kelas hari ini. Kalau boleh cikgu nak tamatkan kelas hari ini tepat pada pukul 10 pagi. Okay, cikgu kejar ke meeting yang seterusnya di sekolah. Jadi sekarang kita sambung. Murid-murid, cikgu ingin mengucapkan terima kasih ya kepada mereka yang telah membuat kerja seperti assignment label makanan. Okay, Lau Jiong, Noor Alia, okay, Noor Afifah, Ong Yi Hui, Tai Pei Yu, Wong Xin Yan, Yap Ham Bun dan juga Yap Yong Yi yang telah mencarikan gambar untuk makanan, khususnya label makanan ke atas makanan yang mereka tengok. Memang mereka mengikut dan Lau Jiong siap telah memberi tahu, memang betul lah ini yang cikgu nak. Okey, mengenai apa ataupun kita kata apakah maklumat yang ada di atas label makanan. Okay, Lau Jiong telah memberikan semua senarai di sini. Jadi, adakah tak label makanan tersebut menepati kepada Aktah Makanan 1983? Tak siap juga lah. Okey, jadi inilah kelas kita hari ini, bermulanya dengan label makanan. Okey, murid-murid, apabila kita pergi ke muka surat ke 85, murid-murid 85. Okey, muka surat 85, betul kan? 85 ini 85. Peraturan-peraturan makanan 1985 ada undang-undang lah di bawah Aktah Makanan 1983. Jadi kepada sesiapa yang masih lagi bertanya, cikgu apa bezanya akta dan peraturan? Akta itu sebenarnya adalah yang paling tinggi, undang-undang paling tinggi. Macam mana kata ya, kalau anda belajar secara mendalam lah, kamu tahu bahawa setiap negara memang ditadbir mengikut perlembagaan negara masing-masing. Malaysia ada perlembagaan. Perlembagaan itu yang tertinggi, dalam perlembagaan itu ada akta. Akta itu, dalam akta ada pecahan-pecahan kecil itu undang-undang dan juga peraturan-peraturan. Jadi Akta Makanan 1983 itu ada banyak benda dia sebut. Jadi perkara kecil yang dia sebut adalah antara dia ialah peraturan-peraturan makanan 1985. Kalau anda tengok dalam muka surat 85 ini, cikgu pun tak nak buang masa, murid-murid tengok ya. Jadi kenapa anda perlu tahu? Sebab kita perlu sentiasa ingat, kita kalau makan sesuatu lepas itu dapat penyakit. Benda itu sebenarnya kalau adalah disebabkan oleh bahan kimia dalam makanan tersebut yang memudaratkan kesihatan kita, kita boleh mendakwa mereka. Namun kalau ada benda yang tak patut kita makan dan kita makan dengan banyak sehingga menyebabkan kanser, contohnya kanser makan. Kita tahu dah ada bahan-bahan kimia yang ditambahkan ke dalam makanan yang boleh menyebabkan kita dapat kanser, contohnya lah. Sebab kenapa mereka tambah bahan kimia itu? Antara sebab kita pun dah belajar pada kelas sebelum ini, contoh untuk buat makanan lebih tahan lama, lebih menarik dan macam-macam lagi sebab. Dan kita sudah tahu, cikgu kita sudah tahu ke? Ya, anggapkan kamu sudah tahu. Sebabnya benda tersebut ataupun bahan kimia tersebut sudah tertera di atas label makanan.
Okey, sudah tertera di atas label makanan. Jadi kalau kita makan dan makan sehingga kita jatuh sakit, kalau disebabkan ada kehadiran bahan kimia yang tidak disebutkan, kita boleh buat dakwaan ke mahkamah. Okey, cikgu ulang ya. Kalau ada dibuktikan ada bahan kimia yang tidak disebutkan dalam makanan yang anda makan ataupun tidak disebutkan dalam label makanan, kamu makan menyebabkan anda jatuh sakit, itu boleh kamu dakwa di mahkamah. Tapi kalau disebabkan dalam label makanan itu sudah tulis, kamu masih makan, ini yang menjadi isu. Maksudnya anda sendiri yang tanggung akibatnya. Okey, sehingga sekarang rasanya semua murid jelas ke tak jelas dulu dengan suara cikgu. Boleh tak cikgu tanya secara random? Mak Ihan dulu lah. Ihan, dengar ke tak apa yang cikgu cakap? Jelas ke tidak? Jelas. Jelas ya? Okey, kita sambung ya. Jadi cikgu pun tak nak buang masa. Saya tanya jelas ke tak ya? Jadi sebagai contoh, tengok muka soal 85 peringkat kedua ya. Mengikut peraturan-peraturan makanan 1945, maklumat dalam label makanan harus mengandungi, cikgu pun tak nak buang masa ya. Jadi benda ini anda perlu tahu. Seperti yang mungkin anda dah tulis tadi, seperti akuan pemakanan. Okey, akuan maksudnya kamu makan akan jadi apa? Jadi sihat macam mana? Okey, dan juga nama sebutan itu biasa. Itu yang saya kata, benda itu sudah tulis atas label makanan. Kalau benda makanan itu kata lepas kamu makan, kamu akan dapat ini, kamu juga terus makan. Jadi itu adalah atas akibat sendirilah. Okey, yang penting kalau anda tidak, kalau anda tengok kita dah sebut pada kelas lah yang sebelum ni ya, pernyataan aditif, bahan kimia aditif. Okey, jadi benda yang kita tambah itu yang pentingnya anda highlight ya. Kalau kamu masih belum highlight lagi untuk kelas sebelum ni, buku soal 85 ni buku yang baru lagi cantik. Okey, bahan pengawet, bahan pengwarna, bahan perisa, penambah perisa, antioksidan dan conditioner makanan. Maksudnya keadaan makanan itu macam mana, perlu disimpan macam mana pun ada. Okey, benda ini perlu anda tahu. Sudah ada pada label makanan. Cikgu, saya baca tapi saya tak faham. Kalau kepada mereka yang telah buat assignment label makanan itu, kamu baca bahan aditif itu, tapi anda tak faham. Murid-murid sekalian, kalau pernyataan yang anda sebut tadi, kamu tak faham. Okey, pada zaman dulu, tak ada internet, okey, bolehlah kata, okeylah benda itu susah nak difahami. Tapi dengan zaman moden sekarang, handphone, internet, boleh online bila-bila masa, semua bahan kimia itu kamu hanya perlu tekan nama dan cari baca di Google sahaja. Itu pun sudah ada jawapan. Ataupun Yahoo pun ada. Setiap lagi ada versi bahasa Melayu. Okey. Jadi benda ini bukan lagi menjadi satu perkara yang susah ataupun sukar. Anda perlu tahu dan anda perlu cari. Jadi sepatutnya cikgu bagi assignment lagi, minta kamu carikan apakah maksud untuk bahan-bahan aditif tersebut. Tapi cikgu pun tak nak buang masa sebab yang buat hantar itu sikit orang saja. Tak apalah. Jadi kita ambil masa lepas cuti, cikgu akan cari kamu semua. Yang masuk kelas, cikgu ucapkan tahniah. Yang buat assignment, cikgu pun ucapkan terima kasih lah yang buat. Okey. Juga kita akan tengok ada senarai ramuan. Senarai ramuan dan aditif lain. Ramuan ini rujuk kepada ingredient lah. Maksudnya kalau roti, ramuan roti ialah tepung, gula, contoh tepung, gula dan yeast. Itu yang umum kita tahu, tepung, gula dan yeast. Itu ramuan, apa yang membuat makanan tersebut, okey? Dan mengikut berat dalam susunan menurun. Maksudnya kalau roti, kita guna tepung paling banyak, tulis tepung paling tinggi dulu. Kalau kamu baca lah label makanan, dia akan bagi yang paling tinggi dalam ramuan tu ke paling rendah. Jadi aditif itu pula lain, ialah dia tambah sedikit untuk tujuan-tujuan tertentu. Selain daripada membuat roti lah, tujuan lain daripada membuat roti. Aku dah cakap macam tahan lama. Okey, dan juga arahan penyimpanan, maklumat pengeluaran, penandaan tarikh, bila tarikh luput itu, dan juga berat, net weight. Okey, cikgu, saya perlu hafal juga benda ini. Murid-murid, muka soal 85 ini label makanan.
memang ada dalam bank soalan. Kalau cikgu tulis pegang katalah, nasib kamu dapat ke tak dalam SPM, cikgu tak boleh jawab. Tapi memang ada dalam bank soalan mengenai rekakan label makanan. Cikgu ulang label. Okey, mereka boleh bagikan soalan, contohnya roti. Jadi minta anda buat rekakan label makanan. Cikgu, ini sains ke ini seni? Sains. Apabila cikgu kata rekakan, dia tak rujuk kepada bagaimanakah kamu gunakan warna. Cikgu perlu warna hijau ke, ungu ke ataupun apa. Tidak. Mereka nak apa sebenarnya? Mereka nak tengok dalam rekaan anda itu, ada ke tak kamu nyatakan semua senarai ataupun semua perkara yang patut ada di dalam label makanan. Maisarah, faham ke tak Maisarah? Maisarah tu kan tadi cikgu nampak. Maisarah? Faham. Faham ya? Jadi benda ini perlu anda mendalami, dan kalau anda telah carikan sendiri label makanan itu, dah faham kan? Ikutlah. Jangan seperti ada pihak tertentu. Tengok label makanan, tengok satu perkara je, iaitu halal atau tak halal. Ya betul, untuk yang khususnya yang Muslim, dia betul baca halal kata halal. Tapi selain daripada halal tak halal itu, kita juga perlu faham, adakah tak makanan yang kita makan itu boleh menyebabkan kita sakit ataupun tidak. Contohnya, kalau kita memang pesakit kencing manis, makanan itu dah tulis ada gula, kamu tetap pilih dan makan, menyebabkan anda masuk hospital. Jadi jangan salahkan orang lain, itu memang atas diri sendiri. Jadi balik kepada perkara muka surat 86, status halal makanan. Status halal makanan. Imbas kembali tempat makan atau produk Malaysia yang mempamerkan logo halal Malaysia. Tempat makan atau produk makanan yang mempamerkan logo halal Malaysia mengesahkan bahawa makanan di tempat makan atau produk makanan itu adalah halal. Jadi murid-murid, ini adalah cop logo halal Malaysia. Okey, dia ada Malaysia tu di atas ni. Banyak kes berlaku di luar adalah mereka guna cop halal yang palsu. Cop halal Malaysia yang palsu. Itu pasal kamu boleh online tengok. Isu kedua yang timbul, cikgu, kenapa cop halal ada negara Thailand, ada Europe, British Europe, Eropah sana, dan juga negara-negara lain. Ya, itu saya kata halal ini bukan milik pada Malaysia saja. Negara-negara lain juga ada Muslim yang nak makan makanan yang halal. Halal tidak semestinya rujuk tak ada babi saja kepada murid yang bukan Muslim ya. Halal juga rujuk kepada makanan selain daripada tak ada babi, itu betul juga, dan pada pentingnya dia punya akarnya ialah bersih. Maksudnya dia bersih. Di dalam penyediaan itu ada proses penyediaan makanan itu adalah bersih. Maksudnya orang makan tak akan jatuh sakit. Jadi ada negara lain memang mereka buat sebab dia punya orang apa panggil itu pelanggannya ramai Muslim, dan mereka juga percaya kepada sijil halal tersebut. Jadi ada yang gunakan negara lain, tapi adakah tak sijil ataupun logo halal itu betul? Balik kepada isu pertama tadi, ya, ramai yang ditipu oleh sijil halal yang palsu. Benda ini kamu perlu baca banyak online lah. Okey, jadi kejayaan Malaysia dan pengiktirafan yang diterima Malaysia di peringkat dunia dalam pensijilan halal telah diakui dengan industri halal. Maksud dia, ya, kalau makanan Malaysia sudah ada cop halal Malaysia, pergi ke negara lain, contoh Thailand ke Eropah, mereka tak perlu lagi minta sijil halal di negara tersebut. Seperti sijil halal dari negara lain. Eropah itu pun sama. Kalau masuk Malaysia, tak perlulah minta lagi sijil halal Malaysia. Okey, tadi iktiraf. Jadi isu dia adalah kepada yang Muslim dan bukan Muslim, mengapakah pensijilan halal ini penting kepada ekonomi Malaysia? Kalau untuk yang non-Muslim, ingat, kalau kamu menceburi bidang pemakanan, bayangkan kalau makanan kamu memperolehi sijil halal. Kalau makanan yang kamu buat itu, kamu buat tak kira lah buat tim ke, buat proses ke, ataupun paling tidak makanan Cina,
mooncake. Mooncake, 月饼啊 mooncake. Bayangkan mooncake yang ada CJ halal, mooncake yang tak ada CJ halal. Kamu boleh tanya kawan yang Muslim. Tanya mereka, mereka boleh makan yang mana? Confirm mereka boleh makan CJ mooncake ataupun kuih bulan, sekali lagi 月饼 yang ada CJ halal. Maksudnya pasaran kamu boleh pergi kepada lebih ramai orang, boleh mencapai lebih ramai pelanggan. Boleh faham ke tak? Contohnya Kang Hao, boleh faham tak Kang Hao? Kang Hao? Boleh sikit lah. Faham Boleh sikit lah. Faham sikit lah. Wah, kita cakap tentang halal tau. Maksudnya kalau kamu nak jadi kaya, dapatlah CJ halal. Kalau kamu masa akan datang nak buat bisnes untuk makanan. Faham ke tak? Itu yang cikgu nak cakap. Okay, so Ken Wei. Boleh faham Ken Wei? Okay. Okay, jadi cikgu pun tak nak buang masa. Lepas tu kita ada aktiviti 2.8 ni. Okay, mengumpulkan maklumat dan membincangkan makanan kesihatan, suplemen kesihatan Akta Makanan 1983, peraturan makanan 1985 dan status halal makanan dan pensijilan halal Malaysia. Cikgu nanti masuk kelas akan suruh kamu buatlah, tapi sekarang cikgu memandangkan hanya beberapa orang saja. Jadi cikgu pun susah nak membuat aktiviti macam ni. Sepatutnya kita buat aktiviti, lepas itu suruh anda mengikut kumpulan membentangkan. Okey, sepatutnya apa itu makanan kesihatan. Makanan kesihatan maksudnya kalau benda yang kamu makan jadi sihat. Okey, suplemen kesihatan lain, ubat-ubatan. Biasanya ubat-ubatan atau pil-pil yang makan bukan untuk merawat sakit, tidak, dia hanya untuk kamu jadi makin sihat. Ya, tapi nantilah masa akan datang kita tengok. Okey, jadi kita dah tamat untuk macam mana kata untuk bab kedua ini. Murid-murid yang saya hormati kita dah tamat je untuk kita punya panggil apa ni? Bab kedua. Sampai ke sini, rasanya anda boleh faham ke tak apa yang telah dipelajari untuk bab kedua ini? Cikgu dah random pilih dulu juga rasanya Hasya Dayana, boleh faham ke tak? Hasya Dayana? Boleh ya? Okey, jadi kita akan sambung untuk bab ketiga. Jadi murid-murid, sebelum cikgu masuk ke bab ketiga cikgu nak tanya dulu. Tadi cikgu dah berikan arahan supaya anda buatkan praktis sumatif 2. Cikgu, praktis sumatif 2 ini nak buat ke mana? Cikgu cakap sekali lagi, ini adalah video yang tengah record. Praktis sumatif 1, sebelum ni bab 1. Cikgu dah arahkan kamu buat semua soalan itu di dalam buku latihan ataupun buku nota anda Jadi lepas buka sekolah ini, cikgu memang akan semak. Cikgu akan minta buku latihan masing-masing, cikgu akan chop. Tak ada alasan yang kata tak tahu, okey, ataupun tak buat. Minta tolong buat sebab perkara ini penting PBD anda. Okey, yang telah buat soalan quiz di dalam Google Classroom, itu pun akan diambil kira dalam PBD masing-masing. Dia ulang PBD pentaksiran bilik darjah. Kamu tak buat, bagi tahu mereka yang tak buat, kalau dapat band 1 ke 2. Kalau dapat band 1 ke 2. Tolong jangan cari pasal, salahkan sekolah ataupun bawa contohnya ibu bapa ke penjaga datang ke sekolah untuk buat kecoh. Sebab benda itu ada bukti. Google Classroom, kamu tak buat. Tak buat macam mana cikgu nak bagi markah atau menilai. Betul kan semua? Lepas tu, cikgu dah minta buat latihan sumatif. Praktis sumatif dalam buku latihan ke buku nota. Tak buat juga. Macam mana cikgu nak bagikan PBD ataupun apa betul-betul TP. Tahap penguasaan band 1 ke 6 ke. Jadi benda ini kamu nampak tak penting. Kalau lah nampak tak penting. Kalau nampak penting, suruh mereka buat sekali lah. Jangan nanti timbulkan isu. Cikgu sebelum masuk ke bab ketiga, cikgu nak ambilkan masa anda semua untuk bincang soalan nombor 1 saja kot, nombor 1. 2 dan 3 itu nanti cikgu akan bagi jawapan. Tapi yang kita nak bincang yang nombor 1, sebab ini pun soalan yang jenis lazim ditanya dalam soalan kertas 2 sains.
seperti yang sumatif satu sebelum ni lah. Jadi cikgu, ini ke soalan yang kita akan jumpa. Cikgu nak sebut sekali lagi, ya, inilah soalan bentuknya. Okey, bentuk dia yang akan keluar di kertas 2 sains. Cikgu ulang, kertas 2 bahagian C soalan esei pertama. Kamu akan ada bahagian A, bahagian B untuk struktur, A dan B struktur. Bahagian C adalah esei. Cikgu sekarang cikgu nak tunjukkan lah kalau macam tu. Ya. Ini kertas satu lah, silap. Okey. Cikgu pun tak nak buang masa anda semua ya. Sebab yang penting kita terus nampak apa yang patut kalau kita nak jawab kertas 2 sains. Sekejap semua. Okey, kita ambil ya Johor, contohnya soalan Johor 2017 ya. Okey. Ini contoh soalan SPM yang sebenar untuk kertas 2. Murid-murid yang saya hormati, daripada cikgu tulis dan anda tak nampak, jadi kamu perlu tahu. Cikgu akan ulang semula nanti kalau masa sesuai lah. Jadi A dan B inilah struktur. Konsep dia tak beza ya. Kamu punya nanti ada penambahan satu soalan di A dan B ni je. Lepas tu C tu ya. Kita nak sebut ini C. C ni ialah soalan esei. Kamu wajib buat soalan 10. Wajib. Okey? 12 dan 11 ini kamu akan pilih satu saja. Pilih satu dan buat. Okey? Jadi, ya ke cikgu? Cikgu pun tak nak buang masa. Kita pun terus tengok soalan macam ni. SPM sama je ya benda ni. Hanya soalan yang lain je. Nah, nampak? Bahagian C. Murid-murid, tengok pada skrin ya. Bahagian C. Jawab soalan 10 dan sama ada soalan 11 ataupun 12. Maksudnya 11 dan 12 pilih satu je. Ya, soalan 10 ini adalah kamu perlu merangka eksperimen. Cukup. Rangka eksperimen apa? Dimulakan sebelum eksperimen itu ialah situasi yang berlaku. Contoh macam ni. Okey, kamu tak baca pun tak apa, maksudnya dia akan bagi satu situasi tengah berlaku dan mereka akan minta buatkan satu hipotesis untuk menyiasat. Lebih kurang samalah. Dan lepas itu dia akan minta kamu nyatakan buatkan satu eksperimen, merancang satu eksperimen untuk menguji hipotesis itu. Jadi di situ kamu akan minta untuk buat tujuan, buat pemboleh ubah, buat senarai, radas tambahan, prosedur, lepas tu penjadualan data ataupun buat keputusannya. Itulah contoh soalan dia. Jadi murid-murid, anda sudah buat ke belum soalan ini? Alia, no Alia. Alia sudah tak? Dan Balkis. No Balkis dan no Alia. Sudah buat ke belum? Muka surat 80. Berapa ini ya? 88. Praktis sumatif. Dah ke belum? Hello. Balkis, Adia? Balkis, Adia ada tak? Yenny, Chang Yenny, dah buat ke belum Chang Yenny? Belum Balkis? Dia pun belum. Okey, Balkis. Balkis pula. Yenny okey, Yenny. Chong Yenny. Chang Yenny. Okey, sedang buat ya. Jadi kita buat sama-sama lah kalau macam tu. Cikgu pun tak nak buang masa. Cikgu ulang ya. 1, 2, 3. Praktis sumatif 2. Bab kedua inilah. Tolong buat dalam buku latihan. Maksudnya dalam buku latihan paling tidak pun sudah ada 2 praktis sumatif. Sudah ada 2 praktis sumatif, iaitu praktis sumatif 1, praktis sumatif 2. Jawapan praktis sumatif 1 pun cikgu telah kongsikan dalam grup WhatsApp. Okey, malas sangat salin je lah.
Okey, kalau tidak cuba buat. Okey, lepas tu rujuk jawapan, betulkan ya, dia akan shock nanti. Jadi tengok soalan nombor 1. Kaji situasi yang berikut. Okey, kaji situasi yang berikut. Gizi orang Eskimo. Cikgu, apa itu gizi ya? Apa yang mereka makan? Apa yang mereka makan? Jadi lazimnya mengandungi daging yang kaya dengan lemak. Mereka biasanya makan makanan yang kaya dengan lemak. Okey, seperti daging ikan paus. Pengambilan daging ikan paus dapat memanaskan badan. Okey, makan dia boleh memanaskan badan. Cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat situasi di atas. Okey. Jadi di sini mungkin anda cakap, cikgu, apa benda ni? Saya nak buat apa? Saya nak buat apa? Okey. Jadi isu dia sekarang, apa isu yang kamu nampak dalam soalan ini? Kamu akan nampak memanaskan badan. Kamu juga nampak lemak. Sebab daging ikan paus dapat memanaskan badan. Jadi macam mana kamu nak buat hipotesis? Untuk membuat hipotesis ini, murid-murid, hipotesis mesti berdasarkan kepada situasi yang diberikan di atas. Okey? Jadi untuk jadi cikgu nak bukakan satu tempat tulis sekarang supaya anda boleh ikut. Semua boleh ikut kan? Jadi kamu telah belajar. Kamu sudah belajar. Soalan yang pertama ini, saya pun nak tuliskan point dulu sebelum kita jawab. Daging ikan paus dimakan orang Eskimo. Cikgu, apa itu orang Eskimo? Dan duduk di kutub utara. 住在北极的人呐。Okay, daging ikan paus dimakan sebab dia mempunyai lemak dan dia boleh memanaskan badan. Isu pertama, cikgu, apa itu hipotesis? Hipotesis, oh HI, tapi tak apalah, English HY sama je. Jadi hipotesis ini, kamu perlu buat sesuatu, boleh kata pernyataan untuk menguji ataupun menghubungkan antara pemboleh ubah dimanipulasikan. Cikgu guna MV ya. Pada masa akan datang, cikgu akan gunakan MV untuk pemboleh ubah dimanipulasikan dan pemboleh ubah bergerak baras. RV, responding variable. Pemboleh ubah bergerak baras. Cikgu nak bagi tahu konsep dulu. Jadi sebelum anda nak jawab, kamu perlu tahu apa itu hipotesis. Maksudnya, nak tunjukkan hubungan antara pemboleh ubah bergerak, dimanipulasikan dengan pemboleh ubah bergerak balas. Cikgu, apa itu pemboleh ubah dimanipulasikan? Kalau dalam satu eksperimen, ketika anda buat eksperimen, okey, contoh ya, kalau anda di dalam makmal, kamu nak buktikan, paling tidaklah buktikan air yang panas dan air yang sejuk. Mana satu yang larutkan garam dengan lebih cepat? Air panas dan air sejuk, mana satu yang larutkan garam dengan lebih cepat? Jadi air panas dan air sejuk itu, kamu akan buat ketika eksperimen wujudkan air panas, air sejuk itu adalah benda yang dimanipulasikan. Anda ubahkan untuk membuktikan sesuatu. Buktikan apa? Larut dengan lebih cepat atau lambat. Mana satu yang lebih cepat? Jadi larut dengan lebih cepat itu rujuk kepada bergerak balas. Ada hobo. Okey? Ingat jangan so, kalau ikut bahasa Cina lah, dimanipulasikan itu cao zhong xing. Kamu ubahkan cao zhong xing. Arti fan ying xing. Maksudnya apa yang akan berlaku? Fan ying xing. Apa yang menjadi, apa yang akibatnya. Jadi
sebelum dan selepas. Okey, jadi dalam case ini, eksperimen ini, apa yang kamu nak tengok dalam situasi ni? Okey, jadi kalau anda tengok dalam soalan Eskimo, orang Eskimo pilih daging ikan paus berbandingkan makanan lain. Berbandingkan makanan lain. Jadi macam mana kamu nak tuliskan hipotesisnya? Okey. Jadi kamu boleh tulis contohnya makan ataupun orang Eskimo mengambil atau memakan daging ikan paus, pengambilan daging ikan paus. Okey, apa akan berlaku? Dapat memanaskan badan berbanding makanan yang lain. Berbanding makanan yang lain. Yang biasanya murid menjawab salah, cikgu tulis dalam biru Okey, biasanya murid menjawab salah. Dia menyatakan terus pengambilan lemak. Dia tak nyatakan daging ikan paus. Jadi balik kepada soalan. Soalan menyatakan sekali lagi, cikgu bulatkan sekali lagi, dia dalam itu ada lemak. Tetapi poin dia, biru, cikgu guna biru sekarang supaya nampak dia penting kat sini. Kalau anda tengok murid-murid, dia nyatakan senario yang berlaku ialah Eskimo. Orang Eskimo, dia memakan daging ikan paus. Dia pilih makan. Jadi hipotesis dia ialah dia makan daging itu untuk panaskan badan berbanding dengan makanan lain. Ialah ini MV. Memanaskan badan itu ialah RV, pemboleh ubah bergerak balas. Siapa ada soalan nak tanya? Cikgu bagikan chance dulu. Jadi, kalau ini ada SPM, inilah jawapan yang kamu akan tulis ini. Soalan? Murid-murid, soalan? Ada soalan tak murid-murid? Yang ni okey, yang ni? Balkis dan Alia okey? No Alia, no Balkis okey tak? Okey? Terima kasih. Jadi cikgu bukan tak nak ajar teknik menjawab dulu ya. Tidak dia. Cikgu nak anda fahamkan konsep. Kalau anda pergi ke kelas tuition, mungkin dia akan terus ajar. Dalam senario itu, menentukan apa itu MV dan RV. Okey? Itu pun ya. Tapi cikgu nak kamu sekarang faham. Hipotesis A itu mesti berdasarkan kepada senario. Jangan tuliskan konsep. Konsep maksudnya makan lemak boleh panaskan badan lebih baik berbanding dengan karbohidrat dan protein lain cerita. Jadi sekarang berdasarkan situasi yang diberi, rancang dan huraikan satu eksperimen untuk bandingkan nilai kalori lemak. Dia dah tunjukkan bandingkan nilai kalori lemak dengan nilai kalori kelas makanan yang lain. Seperti karbohidrat dan protein dengan menggunakan kalorimeter. Murid-murid yang saya hormati, itu yang kata cikgu nak gunakan masa anda untuk terangkan kalorimeter bagi dengan soalan ini Ini andai kata adalah SPM yang sebenar. Jadi macam mana kita nak menjawab soalan B dalam SPM? Ialah kertas kosong ni. Jadi macam mana kita nak jawab? Kita akan tulis B. Soalan B. Kenapa biru pula? Sorry. Okey, jadi kita akan sambung. Macam mana kita nak jawab? Murid-murid ya, hari ini, soalan ini cikgu dah cakap ya. Soalan yang adalah soalan wajib. Soalan essay wajib untuk SPM kertas 2. Kertas 2
dan kamu tidak ada alasan nanti kata kamu tak nak buat. Soalan ini bernilai 10 markah kata. Kalau cikgu tak siap, kalau cikgu tak lupa 10 markah ya. Jadi hipotesis tadi kalau dia 1 markah saja. Sekarang cikgu dia minta kita buat tujuan. Macam mana kita nak tulis dalam SPM? Buatlah satu, ikut je. Tujuan eksperimen. Jadi tujuan dia ialah apa? Tujuan itu kamu boleh terus salin selepas keyword dia untuk membandingkan nilai kalori lemak dengan nilai kalori kelas makanan yang lain seperti karbohidrat dan protein dengan menggunakan kalorimeter. Okey? Tapi macam mana kita nak buatkan dia lebih senang? Kita salin je untuk membandingkan itu betul dah. Membandingkan. Jadi macam mana kita nak banding? Kita mengukur. Untuk mengukur dan membandingkan. Okey, nilai kalori lemak. Nilai kalori lemak. Okey. Tak perlu tak membandingkan dengan nilai kalori. Terus dia nilai kalori lemak, ada karbohidrat, dan protein. Cikgu, perlu ke tak tulis dengan menggunakan kalorimeter? Tak tulis tak apa. Kalau kamu rasa risau, tulis je dengan menggunakan kalorimeter. Dia ini adalah pilihan. Kalau tak tulis pun tak apa. Kalau tak tulis pun tak apa. Cikgu macam ni, cikgu buat satu garis supaya anda faham. Ini bukan perkara wajib. Kalorimeter itu hanya membantukan anda nanti untuk buat prosedur. Ini pun 1 markah. Kalau untuk SPM lah, satu. Jadi pergi ke kedua, ini best. Pemboleh ubah. Jadi ada berapa pemboleh ubah? Kita 3. Macam mana kita nak tulis 3 pemboleh ubah itu? Jangan tulis MV, tidak. Tulis pemboleh ubah. Dimanipulasikan. Murid-murid cikgu dah tulis pada skrin ya. Kalau anda pun tak nak tulis pada buku ke kertas, nanti lekatkan senang. Cikgu pun tak tahu nak cakap macam mana. Bergerak balas. Okey, dan last sekali pemboleh ubah. Dimalalkan. Ada 3. Okey, berapa markah untuk pemboleh ubah? 2. Dia biasa 2. 3 tapi dia bagi 2 markah. Okey. Jadi macam mana nak tulis? Pemboleh ubah dimanipulasikan. Ya, kita nak kaji lemak, karbohidrat dan protein. Jawapan yang paling baik ialah kita kata jenis sampel makanan. Jenis sampel makanan. Cikgu, apa sampel makanan? Ini adalah istilah yang guna dalam kalorimeter. Cikgu ulang. Kalorimeter, sampel makanan. Tapi cikgu, boleh ke tak boleh kalau saya tulis lemak, karbohidrat dan protein? Jawapan dia untuk SPM sebenarnya boleh diterima. Maksudnya semua senarai ataupun perkara yang disebutkan dalam pemboleh ubah dimanipulasikan. Contoh dalam soalan ini dia kata lemak, karbohidrat dan juga protein. Tulis semua itu ada. Kurang satu adalah mesti tuliskan semua. Tapi cikgu nak ajarkan yang paling betul lah. Jadi sampel makanan. Dia rujuk pada ini. Sampel makanan di dalam kalorimeter. Okey, bergerak balas pula. Cikgu, apa bergerak balas? Nilai kalori ke? Nilai kalori ke? Ini pun jawapan yang terbaik untuk kalorimeter ialah kenaikan suhu. Cikgu, apa ni kenaikan suhu? Kenaikan suhu. Sabar ya. Jadi cikgu ulang dulu. Cikgu gunakan pen hitam pula. Jenis sampel makanan kalau ada tulis lemak, karbohidrat dan protein, ini adalah pilihan. Kalau kamu tertulis ini tak apa. Terbaik ialah jenis sampel makanan. Kenaikan suhu kalau ada tulis nilai kalori pun boleh, tapi cikgu kata terbaik ialah kenaikan suhu. Sebabnya
Cikgu dah minta kamu tanya diri sendiri kan? Berapakah kalori yang anda perlu makan setiap hari? Okey, katanya 2000. Kamu pun tengoklah dalam sampel, bukan sampel, dalam senarai. Okey, senarai maklumat makanan contohnya dalam McDonald yang cikgu minta cari. Oh, ada kalori 500 lebih untuk burger ini, 400 lebih untuk makanan ini, 300 untuk makanan ini. Kamu bertanya, ya ke? Macam mana mereka nak kira tenaga dalam makanan? Macam mana mereka nak kira tenaga makanan? Kalau kamu tertanya soalan itu, bagus. Memang itu yang mereka nak kamu tanya. Okey? Jadi ini yang kita nanti akan buat dalam prosedur. Ambil masa kejap ya. Jadi, ya, kita akan tengok kenaikan suhu makanan itu. Maksud dia, kalau satu makanan, tenaga dia banyak. Contohnya lemak, tenaga dia banyak. Kalau kita bakarkan makanan itu, mesti sauna ke suhu, 它的能量比较多的，烧它。Kalau kita bakar, logiknya fikir, dia akan panaskan air, kita guna istilah air dah ya. Dia akan panaskan air dengan lebih tinggi suhu ke tidak? Dengan lebih tinggi suhu ke tidak? Jawapan, ya. Sebab dia akan bakar dengan lebih lama. Dia akan bakar dengan lebih lama. 意思是说，如果一个食物它的能量有比较多的话，它烧得比较久，它烧得比较久吗？所以说那个水的那个温度就会起到比较多。Maksudnya dia bakar lebih lama, air pun jadi lebih panas. Cikgu, kamu guna air di sini ke? Ya, nanti cikgu akan tunjukkan. Dan boleh ubah di malakan yang terakhir, apakah yang kita tidak akan ubahkan dalam eksperimen ini ataupun dan yang dirancang ini ialah, okey, jawapan dia jisim air. Cikgu, apa itu jisim air ni? Kenapa ada air? Jisim air di dalam kalorimeter bom. Di dalam bom kalorimeter ataupun kalorimeter bom lah. Jadi, cikgu, kita akan guna air ni ke? Sabar. Jadi inilah jawapan yang kamu akan tulis. Sampai sekarang kamu dah skor 4 markah. Cikgu, jadi eksperimen ini boleh keluar apa-apa eksperimen ke? Ya. Apa-apa eksperimen yang kamu bertembung ataupun baca dalam buku teks tingkatan 4 dan 5, ya, itulah eksperimen yang mereka akan tanya. Okey, dan tak ada alasannya, maksudnya kamu tak boleh buat sebab dia berkonsep berdasarkan kepada situasi je. Jadi sekarang kita pergi ke perkara ketiga. Okey, untuk memahami perkara ketiga ini, okey, senarai alat radas, bahan alat radas. Kamu akan link dengan nombor 4, prosedur dan kaedah. Dalam SPM, biasanya senarai bahan dan radas 1 markah saja sebab dia akan bagikan satu senarai yang lengkap. Okey, dan kurangkan satu daripada alat itu saja. Jadi untuk menjawab 3 dan 4 ini, okey, jadi cikgu sekarang akan buka lagi satu kertas yang kosong lah. Cikgu nak padamkan tak untuk tujuan apa boleh ubah. Untuk jawab senarai alat radas ini, cikgu perlu terangkan kepada prosedur. Jadi cikgu nak terangkan prosedur sekarang. Cikgu perlukan kertas yang baru, jadi cikgu nak padamkan kertas ni. Kalau siapa yang rasa terlepas dengan apa-apa, anda boleh rujuk kepada video ini selepas ini ya, video ini ya, cikgu ada rakamkan. Cikgu tengok semula ya, cikgu takut terlepas je. Ya, cikgu ada record, nanti cikgu akan rujuk semula, kamu boleh rujuk semula benda ni ya. Jadi, macam mana kita nak kira makanan, tenaga di dalam makanan, nilai kalori ataupun jumlah tenaga di dalam makanan. Murid-murid, cikgu perlu anda faham konsep ini dulu ya. Kalau kita nak kaji tenaga makanan, ini ya, kita perlu buat ulang kaji sekarang. Kita akan gunakan tabung uji. Dengar ya, tabung uji. Dalam tabung uji kita akan letakkan air. Dengar ya, kita akan letakkan air. Contohnya, kita akan kira, contoh ya, 20 ml air. Air.
Jadi macam mana kita nak kira tenaga makanan, di manakah makanan kita akan letak? Kita akan letak macam ni. Okey? Biasanya ada jarum, ini jarum. Kalau kita nak kira contohnya makanan untuk ke kacang, biasanya kita guna ke kacang. Dia guna warna merah di sini ya. Okey. Ya, ini kacang. Jadi ini adalah sampel makanan. Maksudnya kalau kita nak uji makanan lain, kita akan cucuk makanan lain lah. Mungkin ada antara kamu kata nanti, cikgu, macam mana saya nak kaji tenaga dalam air minuman, Coca-Cola ke itu sabar ya. Jadi kita akan bakarkan kacang ni, bakar api. Jadi apabila bakar, logiknya, murid-murid yang saya hormati, apa yang akan berlaku kepada air? Siapa nak jawab apa yang akan berlaku pada air? Log Jensen ada? Log Jensen dan Li Zichong. Siapa nak tolong cikgu jawab apa yang akan berlaku pada air kalau kita bakarkan kacang tersebut? Log Jensen, Li Zichong. Masak mana boleh. Kalau kamu kacang, dia bukan masak lah. Apa lagi yang kamu sesuai? Lagi sesuai. Jensen? Saya tahu tadi itu bunyi Zicong lah. Jensen? Selain daripada masak, air masak, apa lagi berlaku? Kacang saja pun. Nah. Junho? Gan Junho. Apa yang akan berlaku pada air itu? Didih. Kalau kita gunakan api Bunsen burner, dia didih lah. Tapi selain daripada didih, apa lagi yang sesuai kita guna? Apa lagi istilah yang sesuai? Jawapan dia bukan didih ya. Dia nak gunakan istilah dia menjadi panas. Kalau kamu nak kata didih, jauh lagi nak didih ni. Macam mana kacang confirm boleh didih? Maksudnya dia lama tau. Maksudnya ada kita kacang tu bakar lama. Nanti kamu buat eksperimen tengok sekolah lah. Dia akan menjadi panas. Jadi isu dia sekarang, apa itu menjadi panas? Maksud dia, suhu air akan meningkat. Setuju ke tak semua? Siapa nak jawab? Suhu akan meningkat. Siapa nak tolong jawab? Ya ke tidak? Jawapan dia, ya. Suhu meningkat maksud dia, kita boleh ukur ke tidak suhu? Jawapan dia, boleh. Jadi kita akan gunakan satu alat yang khas, nama dia termometer. Termometer. Ulangan termometer. Termometer ini dia unggu ya. Unggu ini adalah untuk mengukur perubahan suhu. Mengukur. Tadi cikgu dah cakap, kalau makanan itu mengandungi nilai kalori yang tinggi, maksud dia air itu bukan didih, akan jadi panas, suhu berubah dengan lebih tinggi. Kalau sampai mendidih agak melampau lah sebenarnya, dia jarang ada makanan yang akan panaskan air sampai mendidih. Dia akan jadi panas je. Jadi termometer itu akan ukur untuk makanan yang tinggi nilai kalori, suhu perubahan akan menjadi lebih tinggi. Untuk tenaga yang sikit ataupun makanan yang mengandungi nilai kalori yang sikit, maka air itu taklah akan naik suhu tinggi, mungkin naik 1 darjah Celsius ataupun 2 darjah Celsius, daripada 28 ke 29 ataupun 28 ke 30 sahaja. Okey, jadi ini adalah konsep. Jadi benda yang cikgu tunjukkan ini sebenarnya adalah panggil kalorimeter. Kalorimeter. Jadi macam mana kita nak ukur? Macam mana kita nak ukurkan tenaga makanan ukur? Okey, cikgu tulis formula kat sini. Nanti kamu boleh tengok balik. Jadi tenaga dalam makanan ataupun nilai kalori makanan akan dikira dengan formula MC theta.
MC theta. Di mana dalam buku teks kamu ada ya, M ialah jisim air. C ini adalah satu pemalah dengan nilai dia 4.2. Okey, 4.2 okey, Joule per gram dan juga per darjah Celsius. Tapi jika kamu gunakan nilai 4.2 ini, ingat nilai 4.2 ini, dan theta pula rujuk kepada perubahan suhu. Perubahan suhu. Maksud dia, kita akan masukkan data kalau 20 ml air, jadi air kes ini adalah 20 gram. Cikgu gunakan warna biru kan. Jadi untuk ini isu ni, kita sudah nilai 20 gram air. Kalau kita nak kira lah, 4.2 ini adalah nilai yang kekal, malah dan perubahan suhu yang kita akan kira. Contohnya kalau daripada 28 menjadi 29, maksudnya 29 tolak 28, dia akan jadi 1 darjah Celsius saja. Perubahan suhu. Okey, kita akan kira yang suhu akhir tolak suhu akhir tolak suhu bawah. Sabar ya. Jadi murid-murid sekalian, okey, murid-murid sekalian, macam mana kita nak tulis untuk yang nombor 3, senarai bahan tadi? Kita kupas satu-satu ya. Jadi senarai bahan nombor 3 ini. Okey, senarai bahan dan radas digalakkan campurkan sekali. Campurkan semua sekali. Jadi apakah beza bahan dan radas dulu? Okey. Boleh campur dua-dua sekali tulis ya. Tapi bahan dan radas adalah benda yang kamu boleh kembalikan semula seperti apa yang ada. Bahan akan kurang, kamu tak boleh kembalikan balik semula. Jadi bahan yang kita guna adalah seperti sampel lemak. Sampel lemak. Biasanya kalau kita guna margarine, okey, sampel untuk karbohidrat. Kita biasa guna nasi ataupun tepung dan protein. Okey, ya. Kamu perlu buat sekarang ya. Jangan nanti kata cikgu tak ajar ya. Dan protein, okey, yang berjisim. Kita akan ambil kira juga berapa nilai berat yang kita guna yang berjisim. Contohnya case ni 1 gram. Okey, air suling. Jangan lupa air suling sebab kita akan letak dalam tabung uji tu ataupun tabung didih tu, dan juga kapas. Kenapa nak ada kapas? Sabar, nanti juga akan ajar kapas diletakkan mana. Radas pula kita akan gunakan kaki retort. Cikgu, kenapa nak guna kaki retort? Sabar. Tabung didih kamu pun tahu dah, tabung didih. Okey. Termometer, ia wajib ada. Gariskan termometer paling penting. Okey. Penghadang, okey, ataupun kata kita sini plastisin, penting juga plastisin. Kenapa nak plastisin? Nanti juga akan tulis plastisin. Dan jarum. Plastisin tu dia kita nak lekatkan pada makanan, pada jarum lah, supaya dia tetap pada tempat. Kalau tidak, tangan kita kalau pegang pada jarum panas lah. Katakan tu tengah panaskan contoh lah, tengah dibakarkan, kita akan rasa. Jadi dalam SPM sebenar, satu markah je, perlu tulis banyak macam ni ke? Dalam SPM sebenar, biasanya dia akan bagi senarai yang lengkap. Dia akan hilangkan satu ataupun dua, biasanya alat pengukur. Biasanya alat pengukur. Contohnya termometer dia akan hilangkan. Maksud dia, kalau tak ada termometer, boleh ke tak kita kirakan tenaga makanan? Untuk tenaga makanan kita perlu gunakan formula MC theta. Theta itu adalah suhu,
Maksudnya tak ada termometer, kita tak boleh dah kira untuk jumlah tenaga sebab tak ada suhu. Jadi dia akan hilangkan supaya kamu tulis dan fahamkan konsep. Jadi sekarang ini nombor 3, senarai bahan dan radas. Nombor 4, macam mana dengan prosedur dan kaedah? Prosedur dan kaedah. Okey, prosedur dan kaedah, murid-murid, markah pertama boleh jatuh kepada sediakan susunan radas seperti raja berikut. Maksud dia, lukiskan gambar raja tadi dengan label yang kemas. Okey, dengan label yang kemas. Dapatlah satu tik yang pertama. Dia ada 4 markai. Radas tadi 1, prosedur dan kaedah ini ada 4 markai ya. Don't play with it lah. Jadi, tak cukup wrong lagi. Okey, tak apa. Cikgu minta izin semula ya. Jadi, cikgu nak padamkan, cikgu nak bukakan semula untuk satu page yang baru ya. Boleh buka terus, bagus lah. Jadi macam mana kita nak lukis sekali lagi, sediakan bahan seperti berikut. Okey, kaki retort itu guna kat mana? Cikgu tak nampak masa ya. Jadi ini ada tabung didih. Dalam air. Cikgu lukis lagi sekali lagi ni ya. Jangan kata tak tahu dah ya. Jadi sampel makanan biasanya kita guna kacang. Contoh kacang. Ada jarum. Plastisin. Pada permukaan meja. Sorry. Okey, sebab kita nak gantungkan tabung didih itu, kita gunakan kaki retort. Kita akan pegang dia macam ni. Ingat dah cikgu lukis freehand ini ya. Okey, cikgu ulang. Tadi yang lukisan cikgu tak ada inilah kaki retort supaya boleh pegang makanan itu. Yang ini adalah plastisin. Untuk lekatkan jarum pada tempat dia, sampel makanan pun cikgu dah ajar. Cikgu, mana kapas? Kapas biasanya kita akan tutup di sini supaya untuk perangkapkan haba kapas. Dan jangan lupa paling penting sekali ialah termometer. Termometer. Ini paling penting. Termometer mesti lukis termometer. Okey. Jadi inilah lebih kurang raja yang patut kamu sediakan. Dan kalau kamu belajar secara sendiri, kamu memang akan tahu sepatutnya di belakang itu ada satu penghalang angin. Sebab tak nak suhu, tanah api itu melepaskan haba ke persekitaran dia. Ini penghalang. Maksudnya penghalang angin. Dia nak tutupkan supaya pembakaran itu haba diperangkap ke dalam tanah. Banyak haba yang terlepas keluar. Jadi pengubahan suhu itu ada tidak jitu. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, jadi dah buatkan persiapan macam tu kan. Maksudnya kita dah lukiskan raja. Perlu label semua. Jadi apa yang kita akan buat seterusnya? Okey, kita akan recordkan. Recordkan apa? Perlu recordkan apa dalam kita punya senarai. Sebab ini adalah untuk berkait dengan perkara terakhir dalam soalan ini ya. Rekodkan jenis sampel makanan. Kalau kita guna apa? Sampel makanan. Okey. Dan jisimnya. Okey, jangan lupa kita perlu rekodkan jisim makanan itu. Jisim air. Okey.
di dalam kalori, di dalam tabung uji itu, di dalam tabung didih lah. Kalau kamu nak tulis di dalam tabung didih, dispesifikan di dalam tabung didih atau di dalam kalorimeter boleh. Dan suhu, okey, suhu awal kita biasa gunakan formula T1 pada termometer, dalam jadual. Okey, dalam jadual. Okey, lepas tu apa kita akan buat? Murid-murid, dalam eksperimen ni apa kita akan buat? Kita akan nyalakan, okey, gunakan pemetik api atau apa-apalah. Okey, untuk menyalakan sampel makanan. Okey, ini Siko dah cakap, ini adalah untuk yang soalan yang B tadi itu untuk prosedur ya. Jadi ini dah masuk kepada perkara ketiga dalam prosedur dan keempat. Kita akan gunakan istilah perhatikan dan record. Nah, record apa? Apa yang kita nak tengok pada lepas makanan itu dipanaskan. Contoh kat sini. Okey, kita gunakan warna merah kat sini pula. Ya, kita dah nyalakan api ni. Jadi, apakah yang kita nak tengok? Record dan perhatikan. Okey, perhatikan dan record. Kita akan perhatikan dan record apa? Suhu akhir. Okey, iaitu T2. Suhu akhir apa? Kalau kamu nak tahu suhu akhir air lah. Suhu akhir dalam air dalam tabung didih selepas sampel makanan habis terbakar. Jadi inilah 4 markah yang ada untuk prosedur. Murid-murid prosedur. Kita sambung dari sini lah ini. 4 prosedur dan kaedah. 1, sediakan susunan radas. Lepas tu kita nyatakan apa yang kita perlu record. Lepas tu nyalakan. Dan last sekali perhati dan record suhu itu. Jadi yang terakhir nombor 5 ni. Nombor 5. Penjadualan data. Jadi apakah keputusan yang kita nak buat? Okey, cikgu ulang Jadi kita dah dapat 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lepas tu kalau tengok 1, 2, 3, 4, 5, 9. Penjadualan data satu markah yang terakhir. Konsep dia data mesti dalam jadual. Konsep dia MV sebelah kiri, RV sebelah kanan. Okey, apa yang perlu ada sekarang, mesti ada hati-hati Kalau ada unit. Mesti ada unit. Untuk MV pemboleh ubah dimanipulasikan mesti bertulis, sudah ada. RV biar kosong, tak boleh tulis apa-apa. Pemboleh ubah bergerak balas tidak boleh ada nilai sehingganya anda buat eksperimen. Sekarang kita tengah merancang. Sahaja. Jadi murid-murid, kita sambung Jadi macam mana kita nak buatkan kita punya jadual? Jadi kita punya pemboleh ubah dimanipulasikan adalah jenis sampel makanan. Okey, ada 3. Ingat ke tak? Iaitu lemak, karbohidrat dan protein.
Kalau kamu nak nyatakan kamu guna margarine, guna tepung dan guna protein macam daging, silakan. Tapi konsep tu mesti betul. Maksudnya di sini mesti nilai, mesti tulis lah. Jenis sampel makanan tak ada unit, jadi biar. Kalau ada unit, kita perlu tulis unit. Contohnya sentimeter ke, macam itulah. Jadi apakah kita punya pemboleh ubah bergerak balas? Pemboleh ubah bergerak balas. Tengok balik ke atas, kita tulis apa? Perubahan suhu. Kita pun tulis balik perubahan suhu. Ingat, mesti ada unit. Tak ada unit, salah. Biar kosong. Sebab ketika anda bakar lemak, kamu akan kira T1 dan T2 itu tolakkan. T2 ke T1. Jadi ini adalah ketika anda buat eksperimen baru tahu. Jadi cikgu nak tanya juga. Cha Jie ada. Cha Jie dan juga Jie dan juga Jian Chen. Lok Jian Chen tadi tak jawab soalan cikgu kan? Jian Chen? Jie dan Jian Chen ada? Boleh faham ke tak? Boleh faham ke tak apa yang cikgu jawab? Cikgu ajar sekarang. Jie? Okay. Jihan boleh faham Jihan? Sedih je. Boleh, boleh. Boleh. Nurul Sri siapa ni? Nurul Sri Aryani. Ya, Aryani boleh faham Aryani? Jadi benda ini, cikgu dah rakam, cikgu akan upload ke YouTube. Kamu perlu jawab ya. Soalan nombor 1 kita dah buat panjang lebar 40 minit untuk ajar macam mana jawab soalan nombor 1 ini. Dan ini adalah soalan yang lazim kita jumpa di dalam kertas 2. Wajib dijawab. Wajib dijawab. Okey? Daripada kamu jawab apa dulu? Hipotesis. Lepas itu kamu akan minta buat tujuan. Pemboleh ubah. Senarai radas dan bahan. Prosedur. Dan last sekali buat jadual. Cikgu ulang. Jadual data. Jadual. Kalau tak ada jadual, kosong markah terus. Dalam jadual itu, kiri ialah MV. MV perlu bertulis. RV hanya tulis tajuk saja. Yang dalam tempat ruang kosong itu biar kosong. Sebab itu kamu tak boleh nak ramalkan. Perlu buat eksperimen baru tahu. Jadi sehingganya sekarang, ada antara kamu siapa yang rasa tak boleh faham ke tak? Ada ke tak siapa yang ada soalan? Ya murid-murid, kalau tak ada respon, cikgu nak cakap sekali lagi ya, kehadiran anda nanti cikgu akan bagi di dalam grup kelas masing-masing. Okey, tolong isikan. Cikgu akan bagikan sekali link YouTube. Sebab cikgu tambah hari ini kehadiran 17 je. Daripada mula-mula 38 jadi 28 sekali 17. Okey, ini mungkin adalah kelas terakhir secara PDPR ataupun secara di laptop ya, ataupun dalam gadget elektronik masing-masing. Cikgu ucapkan terima kasih kepada sesiapa yang hadir hari ini. Dan cikgu akan minta izin untuk tidak record sekarang, untuk hentikan record. Sabar ya, sabar.